Pitching kini menjadi satu fenomena di dalam teknik-teknik untuk menghasilkan pembentangan di dalam industri dan juga dunia korporat. Pitching harus dikaji oleh para pelajar untuk mengetahui teknik-teknik untuk menyampaikan mesej ataupun idea kepada khalayak sasaran yang tertentu. Objektif video ini dihasilkan adalah untuk mendedahkan kepada pelajar tentang apakah itu pitching ataupun juga dikenali dengan bicara tuntas, dan di waktu yang sama mendedahkan pelajar kepada elemen-elemen yang diperlukan untuk mendapatkan satu pitching yang berjaya. Saya Dr. Abdul Latif Ahmad daripada Pusat Pengajian Media dan Komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, dan saya akan mengajar anda teknik-teknik untuk menghasilkan pitching yang berjaya. Apakah itu definisi pitching ataupun bicara tuntas? Ianya adalah sebuah style pembentangan yang bertujuan. Bermaksud, kita harus fokus dengan apa yang ingin disampaikan. Kita perlu membentangkan idea-idea yang ada di minda kita di dalam satu jangka waktu yang telah pun diberikan kepada kita. Kadang-kadang pitching selama 5 minit, kadang-kadang selama 3 minit, kadang-kadang seminit sahaja. Bagaimana kita menggunakan ruang waktu itu dalam menyampaikan mesej yang tersirat. Ianya merupakan satu proses di mana kita perlu menggubal idea-idea di minda kita dan memberikan fokus ataupun penekanan kepada hanya isu-isu penting yang ingin kita highlightkan kepada khalayak sasaran kita. Pembentangan ini juga dilakukan terhadap khalayak sasaran tertentu yang harus kita kaji sebelum kita sampaikan idea kita. Persaingan dalam dunia industri, korporat dan juga akademik menjadi kian sengit sekali. Jadi kita perlu mempunyai style ataupun seni pembentangan yang tertentu supaya kita dapat mendapatkan perhatian daripada khalayak sasaran kita. We only have such little time. How do we gather their attention? Jadi kita perlu mempunyai keyakinan diri yang tinggi dan mempunyai kandungan yang mantap untuk kita menyampaikan idea kita dengan berkesan. Di dalam menghasilkan pitching atau bicara tuntas yang berkesan, dua perkara penting harus kita ingat. Pertama, kita perlu mempunyai satu kandungan yang mantap. Kandungan ini perlulah fokus dan terarah. Yang kedua, kita perlu mempunyaikan kreativiti dalam penyampaian. Dan ini akan membezakan pitching atau bicara tuntas kita dengan mereka yang lain. Kandungan itu sangat penting. Apakah fakta-fakta yang akan kita gunakan untuk kita sampaikan kepada khalayak sasaran kita? Pertama, kita perlu fahami topik yang akan dibincangkan ataupun yang akan dibentangkan. Kita perlu melakukan kajian-kajian dan penyelidikan tertentu, dan juga kita harus memilih apakah idea yang ingin kita bentangkan. Kita perlulah berkongsi objektif kita supaya objektif itu dapat disampaikan kalau boleh di awal pembentangan kita. Kita juga perlu hormat kepada peraturan penganjur. Jikalau penganjur mengatakan hanya 5 minit diperlukan untuk pembentangan, jangan kita lebihkan walau sesaat pun daripada masa yang diberikan. Kita juga perlu tahu bahawa kandungan kita bersesuaian dengan khalayak sasaran kita. Jikalau kandungan kita terlampau teknikal untuk sekumpulan remaja contohnya, maka mesej yang cuba disampaikan itu tidak bersesuaian dan mungkin gagal sepenuhnya. Di waktu yang sama, kita cuba ulangi tajuk pembentangan kita secara halus. Mesej itu disampaikan secara halus. Contohnya, jikalau saya ingin memberikan penerangan berkaitan pitching,
perkataan pitching itu perlulah diulangi beberapa kali dalam pembentangan ini. Dan yang kedua, kreativiti penyampaian. Kreativiti penyampaian itu begitu penting. Ada juga orang kata, di dalam pitching ini, adakah ianya style over substance? Adakah seni itu terlampau penting sehingga kandungan boleh dibiarkan sebegitu sahaja? Jawapannya tidak. Kandungan yang mantap haruslah diiringi dengan kreativiti penyampaian yang efektif dan berkesan. Kita perlu merancang kronologi pitching kita. Tak semestinya kita mulakan dengan Assalamualaikum, nama saya Abdul Latif Ahmad. Saya daripada Fakulti Sains Sosial. Itu cara lama. Zaman sekarang, kita boleh mulakan dengan mungkin isu ataupun data yang menarik ataupun keratan surat khabar ataupun statistik yang boleh digunakan. Kita boleh mulakan dengan satu bayangan persoalan di mana kita tidak perlu memulakan dengan ucapan pengenalan diri. Pengenalan diri boleh dimulakan mungkin di pertengahan. Dan ini akan mengukuhkan lagi persembahan pembentangan kita. Kita juga perlu berinteraksi. Apa kata kita tanya soalan? Apakah pandangan berapa orangkah di sini yang mempunyai blog ataupun Facebook? Itu adalah cara yang menarik minat orang ramai. Berinteraksi dan menggunakan emosi. Sedikit elemen drama tidak akan mengganggu pembentangan anda. Penggunaan nada suara yang berkesan dan strategik akan memberikan kesan yang berbeza kepada pembentangan yang ingin disampaikan. Di waktu yang sama, kita juga perlu menggunakan komunikasi bukan lisan. Memek muka, senyuman banyak membantu, pergerakan tangan yang tidak terlampau akan tidak mengganggu pembentangan yang dihasilkan. Ini semua harus diambil kira. Suara, intonasi harus dijaga supaya tidak jadi kelam kabut. Kita perlu mengawal intonasi dan suara kena datang dari perut. Jikalau suara kita datang dari sini, kita akan meletakkan tekanan dan akan mengganggu pembentangan kita nanti. So, what makes a good pitch? Apakah dia yang akan membuatkan pitching atau bicara tuntas ini berjaya? Pertama, practice. Practice makes perfect. Kita harus melakukan cubaan atau beberapa kali kita akan praktis di hadapan cermin contohnya dan juga di hadapan kawan-kawan kita supaya kita dapat lihat mimik muka kita, kata-kata yang kita gunakan dan juga di waktu yang sama dapat memperbaiki segala kelemahan yang ada. Kita juga haruslah mengambil kira kandungan dan kreativiti. Merancang. Kita perlu duduk dan merancang kronologi yang akan kita sampaikan dalam pitching ini. Di waktu yang sama, be positive. Bersemangat, berkeyakinan diri. This is your moment to shine. This is your pitch. Jangan lupa tu. Seterusnya, kita berjaya menjual idea kita. Jikalau orang boleh ingat dengan pembentangan kita, dengan kata-kata kita, maka kita akan berjaya dalam menyampaikan mesej yang tersirat. Kita juga menggunakan kronologi yang paling berkesan dan di waktu yang sama, fokus kepada pembentangan tersebut. Kerana itu akan membezakan satu pitching yang berjaya dan sesuatu yang gagal dilaksanakan. Seterusnya, kita hormati peraturan yang diberikan. Seperti yang katakan, hormat masa yang diberikan. Hormat juga contoh-contoh lain, butiran-butiran lain yang diberikan ataupun peraturan lain. Contohnya penggunaan slide mungkin hanya 2 atau 3 sahaja. Dan kita harus menghormati sesi itu juga. Dan di waktu yang sama, di pengakhiran pitching kita, biarlah ianya meletup, kebabur, satu ayat yang membuatkan semua orang teringat-ingat dengan pembentangan kita. Dan apabila kita keluar dan meninggalkan dewan pembentangan itu, orang akan remember, that was an excellent pitch. Okey, saya harap anda semua telah pun mendapatkan beberapa pendedahan berkaitan pitching ataupun bicara tuntas. Dan saya ingin anda semua berkeyakinan untuk cuba melakukan pitching dan bicara tuntas ini dengan jayanya. Selamat berjaya, jangan takut. Cuba untuk praktis tiap-tiap hari dan ingatlah, realisasikan potensi anda. Message pitching ini dibawakan khas untuk anda oleh Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia.